إنه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Firman Allah yang bermaksud, dan sesiapa yang tidak ingin, tidak bersetuju kepada ajaran agama yang dibawa oleh Ibrahim, dia adalah orang yang menjadikan dirinya bodoh. Sesungguhnya kami pilih Ibrahim di dunia menjadi Rasul, dan di akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Apabila Tuhan berfirman, wahai Ibrahim, Islam. Ibrahim menjawab, saya Islam kerana Tuhan sekalian alam. Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya, dan Yaqub juga memberi wasiat yang sama. Wahai anak-anak kesayanganku, sesungguhnya Allah telah memilih kepada kamu satu agama, iaitulah agama Islam. Maka jangan kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Kita berada di bulan haji, bermula dengan bulan Syawal, Zulqa'dah sehingga Zulhijjah. Umat Islam yang mampu menunaikan ibadat haji berhimpun di Makkah Al-Mukarramah. Umat Islam di seluruh dunia menyambut Hari Raya Adha. Semuanya adalah memperingati contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS menjadi seorang Islam yang sebenar. Sekiranya kita mahu menjadi seorang Islam yang sebenar, mestilah mengambil contoh daripada Ibrahim AS. Kerana keikhlasannya, bukan sahaja mengaku la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dia buktikan keikhlasan itu dengan menerima apa sahaja perintah Allah Subhanahu wa taala dan berjuang untuk menegakkan tauhid walaupun berdepan dengan kuasa besar dunia yang tunggal di zamannya, walaupun berdepan dengan ayah kesayangan. Ibrahim dihalau oleh ayahnya, dijatuhkan hukuman, dibakar dalam api yang besar, diselamatkan secara mukjizat, dihalau oleh kerajaannya, berhijrah ke Palestin kerana menjadi seorang Islam. Kejayaan menghadapi cabaran yang hebat ini, Allah memilih Ibrahim untuk membuka Makkatul Mukarramah.
menjadi tempat umat Islam seluruh dunia di akhir zaman mengerjakan haji. Ditugaskan untuk mendirikan kiblat. Di situ juga dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman yang berbeza dengan rasul-rasul sebelumnya untuk bangsanya dan kaumnya dan zamannya sahaja. Nabi akhir zaman ini untuk seluruh dunia. Sehingga hari kiamat menjadi tanda hampirnya ajal dunia. Dunia akan ditamatkan kedudukannya, dimusnahkan, dicipta alam baru yang dinamakan alam kiamat ataupun alam akhirat. Allah Maha mengetahui dunia akhir zaman ini akan diberi dengan sedikit ilmu, menjadikan dunia yang dianggap luas boleh berhubung dan bergerak dalam masa yang segera melalui kapal terbang, melalui internet, wireless, telefon. Manusia boleh berhubung di antara satu sama lain. Maka cukup bagi akhir zaman seorang Rasul sahaja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih Ibrahim untuk membuka Makkatul Mukarramah, mendirikan Kaabah. Daripada zuriatnya lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Islamnya. Islam dengan makna menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang diperintah oleh Allah, Ibrahim bersedia melaksanakannya dengan ikhlas. Meletakkan anak isteri di bumi yang kering kontang. Tidak bertanya di mana airnya, di mana makanannya, di mana kebunnya, di mana kemudahan asasnya. Tak dia soal. Terus meletakkan isteri dan anaknya di situ. Hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila 'adzabin nari wa bi'sal masir. Dan ingatlah apabila Ibrahim setelah meletakkan isteri dan anak di Makkah berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Berilah kepada zuriat keturunanku yang aku letakkan di sini rezeki, buah-buahan dan lain-lain. Zuriat keturunanku yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah menjawab, wahai Ibrahim, sesiapa yang kafir, aku beri rezeki juga sementara waktu di atas dunia ini. Kemudian aku hukumkan mereka dimasuk ke dalam neraka seburuk-buruk tempat. Allah Ta'ala menyampaikan sifat adil dan adilnya kepada semua hamba-hambanya. Ibrahim menunjukkan kepahaman yang terhad. Rezeki diberi kepada yang beriman sahaja. Yang tak beriman biar mati. Allah menegaskan tidak. Inilah adilnya Allah. Diberi kepada semua. Yang beriman, yang tak beriman,
kemudian akan dibicarakan pada hari kiamat. Begitulah kerajaan yang adil. Mesti membantu rakyat semuanya. Yang sokong, yang lawan, yang setuju, tak setuju. Kesalahannya dihukum dengan adil. Itu contoh yang ditunjuk oleh Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Mekah dipilih. Tempat yang kosong. Tak ada hasil mahsul. Tak ada sumar. Ibrahim diperintah mendirikan Kaabah. Setelah menunaikan perintah yang menggerunkan supaya menyembelih anaknya Ismail dengan perintah Allah, dan Ibrahim bersedia, Allah membatalkan perintah itu. Kaabah didirikan. Selepas Ibrahim alaihissalam, terbentuk satu masyarakat di Mekah yang dipimpin oleh kabilah Quraisy. Dilahirkan daripada zuriat Ibrahim, Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, dengan kabilah Jurhum. Allah Ta'ala memilih Quraisy. Quraisy dalam bahasa Melayu dengan makna ikan hiu, ikan jerung. Padahal di negeri Arab, payah ikan jerung. Mereka hidup di padang pasir. Allah menamakan Quraisy jerung. Binatang yang paling besar, yang hebat, yang hidup bebas di lautan yang luas. Itulah sifat Quraisy yang dipilih oleh Allah. Walaupun buminya kering kontang, Allah Ta'ala membentuk keberadaan Quraisy untuk mencari sumber kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i was-sayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Menjadi kelaziman kepada Quraisy yang tinggal di Mekah kerana desakan hidup mereka. Maka mereka melakukan rihlat asy-syita'i was-sayf, musafir di waktu musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Musim panas mereka pergi ke Syam. Dalam peta dunia di masa itu, Yaman ialah pelabuhan kepada pedagang-pedagang daerah timur, China, India dan Parsi. Syam ialah pengkalan kepada pedagang-pedagang Eropah, Utara Afrika dan Asia Tengah. Maka Quraisy datang ke Yaman kerana desakan hidup, membeli barang-barang Yaman. Dibuat pulang ke Mekah. Lebihnya dibawa ke Syam. Bertukar dengan barang Syam yang datang dari Eropah, dibawa ke Mekah. Bakinya dibawa ke Yaman. Maka Mekah menjadi titik pertemuan di antara timur dan barat. Dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi masyarakat. Inilah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca surah ini, barangkali kita tak faham bagaimana strategi yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Quraisy inilah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikurniakan mukjizat ilmu. Diturunkan di tengah-tengah ummiyin. Ummiyin, iaitulah mereka yang buka huruf, yang tak belajar, yang tak sekolah. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan juga adalah seorang ummi yang buta huruf. Untuk diberi kepadanya mukjizat ilmu, Al-Quranul Karim. Mukjizat ilmu. Semua ilmu yang ada dalam dunia
mesti dirojok pada Quran supaya mendapat petunjuk yang betul. Sama ada ilmu agama, ilmu dunia, ilmu sains dan teknologi, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, akhlak, ilmu ekonomi, ilmu politik. Semua ilmu mesti menjadikan Quran sebagai petunjuk. Quran adalah mukjizat ilmu. Maka Allah melahirkan generasi awal yang berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersih jiwa mereka, percaya kepada benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menerima Nabi sebagai seorang Rasul yang boleh memimpin mereka. Hanya kumpulan yang kecil yang yakin kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yakin kepada petunjuk Al-Quranul Karim. Sebahagian besarnya tidak yakin. Ada di antara mereka yang percaya Muhammad adalah benar, adalah bijak, tetapi ajaran yang dibawanya susah untuk dilaksanakan. Firman Allah Ta'ala, وَقَالُوا إِنَّ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan mereka berkata, yakni pemimpin Mekah yang tak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sekiranya kami ikut petunjuk yang membawa ni wahai Muhammad, nescaya Mekah akan disambar oleh musuh. Adakah mereka tidak sedar? Kami Allah yang meletakkan mereka di negeri yang aman. Dia beri kepada mereka rezeki yang melimpah ruah, buah-buahan dan lain-lain. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Maknanya mereka berpahaman, sekiranya mengikut ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW yang terkandung dalam Quran, ajaran yang baik, ajaran yang adil, ajaran yang sempurna, tetapi dunia seluruhnya jahat, dunia seluruhnya zalim, ajaran yang pelik pada orang lain. Kalau ajaran ini diamal, Mekah akan dikepung oleh musuh, akan diserang oleh musuh. Susahlah kita, susahlah kehidupan kita, kerana ajaran yang dibawa ni pelik daripada orang lain. Kalau diikut, akan menerima kesusahan. Mereka tak sedar Mekah adalah pilihan Allah yang maha berkuasa. Dia beri keamanan sejak dibuka oleh Ibrahim alaihissalam. Rezeki yang melimpah ruah. Tidak ada siapa yang boleh ganggu Mekah. Mereka lupa itu semua. Menyebabkan mereka ditutup hati, tak menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya Mekah ini seorang orientalis. Orientalis ialah orang bukan Islam daripada Eropah yang mengaji Islam dan mengaji masyarakat Islam. Mereka melihat walaupun negeri-negeri umat Islam telah dijajah, dikuasai oleh penjajah barat yang dianggap maju dan kuat, sebahagiannya tanah Melayu, Malaysia, Mesir, India, negeri Teluk, Sudan, Palestin, Iraq di bawah British. Negeri-negeri utara Afrika di bawah jajahan Perancis. Libya, Itali. Negeri Asia Tengah ditakluk oleh komunis. Mengikut adatnya,
Tanah air umat Islam sudah hancur lebur. Orientalis ini mengatakan bahawa di sana ada dua perkara yang mereka tak boleh nak hancurkan kekuatan orang Islam pada dua perkara ini. Selagi dua perkara ini ada, mereka tak boleh bunuh Islam. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua Makkatul Mukarramah. Selagi ada Quran, selagi orang Islam pergi ke Mekah menunaikan haji tiap-tiap tahun, mereka tak boleh hapus Islam. Di sinilah makna Allah Ta'ala menurunkan Quran menjadi mukjizat. Ada orang mendirikan masjid tapi tak mendirikan semayang. Mendirikan semayang dengan sendiri mendirikan masjid, memakmurkan masjid, menunaikan zakat. Iaitulah konsep ekonomi Islam. Konsep ekonomi. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada mereka yang berada, diagih kepada mereka yang perlu. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran dengan menguatkuasakan undang-undang dan syariat Allah. Walillahi 'aqibatul umur. Bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Wawasannya ialah wawasan dunia dan akhirat. Bukan wawasan dunia saja. Wawasan dunia dan akhirat. Dua wawasan. Wawasan untuk mencapai kejayaan di dunia. Yang diridha oleh Allah dia mendapat berkat. Dan wawasan di hari akhirat. Di mana bila Nabi SAW menegakkan negara ini, semua arahan Nabi diikut. Walaupun mereka tak setuju. Bila Quran turun, mereka terima hukum Quran. Sebaik saja turun ayat-ayat diharamkan. Maka lorong-lorong Madinah mengalir arak. Kerana peniaga-peniaga arak yang simpan arak dalam tempayang yang besar sanggup mencurah arak bila dengar ayat Quran. Tak timbul nanti habis hak ni dululah rugi. Tak timbul. Ini makna Islam. Biar habis hak payang besar ni dulu. Lepas tu hak lain tak ada. Tidak. Terus mereka mencurahkan arak. Bila Nabi melantik pegawai-pegawai, mereka terima pegawai itu. Bila nak pergi ke Zatus Salasil, Nabi lantik Amr bin As yang baru masuk Islam. Kerana dia tahu berkenaan di tempat itu. Di bawahnya Sayyidina Umar. Di bawahnya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah yang lebih kanan. Mereka terima pelantikan Amr bin As. Nabi lantik Muawiyah menjadi penulis wahyi. Di samping Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain lagi. Mereka terima. Walaupun Muawiyah baru masuk Islam. Abdullah bin Abi Sarah dipilih jadi penulis wahyi. Mereka terima. Walaupun Abdullah bin Abi Sarah ni murtad. Penulis wahyi boleh murtad. Yang bangsa pelik. Di akhir zaman ni boleh berlaku macam-macam. Penulis wahyi. Nabi lantik penulis wahyi. Boleh jadi murtad. Tapi dia masuk Islam balik. Macam-macam berlaku. Kerana Nabi memahami di mana Allah letak orang. Sabda Nabi SAW, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nanzilan nasa manazilahum wa nukhatibahum ala qadri uqulihim. Kami para nabi diperintah oleh Allah meletakkan orang kena pada tempatnya dan bercakap kepada orang dengan bahasa yang dipahami. Ini kena faham. Nak bercakap dengan orang bahasa yang dipahami. Meletak orang kena pada tempat. Bila dia letak mereka terima, maka tegaklah sebuah negara. Jangan letak, kalau zaman ni letak calon. Kalau aku setuju boleh terima, aku tak setuju tak boleh terima, tak bekerja. Ini tak betul. Salah. Ini bukan cara Islam. Kalau naik aku bawa aku kerja, tak naik aku tak bekerja. Ini tak betul.
Salah. Ini yang disebut tadi, yang diajar oleh Nabi SAW. Kerana zaman tidak ada Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak mematikan Islam. Islam disambung oleh kumpulan-kumpulan Islam. Bila ada kumpulan ini, kita terima kumpulan ini. Terima keputusannya yang tidak bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Itulah di antara pengajaran-pengajaran yang boleh kita petik daripada semangat musim haji, musim orang berhimpun. Bukan saja menyediakan ibadat haji, termasuklah menunjukkan suatu kekuatan ummah yang membawa kepada menegakkan sebuah negara. Sebuah negara yang berdaulat, negara yang menunjukkan adil untuk semua. Semua orang yang pergi haji pakai ihram, pakaian yang sama, tak ada beza antara rakyat dengan raja, kaya dan miskin, sama saja. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang raja Arab yang baru masuk Islam, tawaf di Kaabah, pakaian dia labuh. Lalu pakaian dia dipijak oleh seorang badui. Ditampaknya badui itu kerana pijak pakaian dia. Lalu si badui yang mengadu kepada Sayyidina Umar, dan raja itu dipanggil. Sayyidina Umar suruh tanpa balas. Lalu dia berkata, tak kenal saya seorang raja? Sayyidina Umar kata, Islam telah menyamakan kamu. Tidak ada siapa yang boleh mengatasi hukum di dalam Islam bila buat salah. Raja dia melarikan diri dan murtad. Maka musnahlah dia dengan murtad itu. Mereka yang redha menerima hukum Islam, walaupun dia dihukum, bukan saja dia dapat bahagia akhirat, dia selamat di dunia. Sultan Muhammad Al-Fatih, sebagai contoh, zaman 1000 tahun, ratus tahun selepas Nabi SAW, telah memukul seorang ahli zimmah, seorang yang bukan Islam. Lalu dibawa ke mahkamah, dan hakim membuat keputusan Sultan Muhammad Al-Fatih dihukum kerana memukul seorang rakyat yang bukan Islam. Menyebabkan orang bukan Islam tercengang dan terkejut. Bagaimana raja boleh dihukum? Ini bukan sembarangan. Lalu memaafkan Sultan. Memaafkan Sultan. Dan mengubahkan fikirannya untuk melihat bagaimana baik dan adilnya Islam. Inilah makna Islam daripada musim haji, semangat haji dan nikmat haji yang kita kena faham. Cukup sekadar itu.